Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Setia daripada FMBA. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada media yang dapat hadir bersama-sama kita hari ini. Tidak lupa kepada Datuk Seri Gopala Krishnan, Presiden Maiki, Datuk Malik, Presiden FMBA, Tuan Suresh daripada Primas dan semua rakan-rakan lain, Datin Mageswari serta semua yang hadir lah, sebab di belakang kami ni ada lebih 20 Dewan Perniagaan, Persatuan Perniagaan dan industri-industri yang bersama-sama kita pada hari ini. Pengususannya yang kita mengadakan sidang media hari ini ialah rayuan untuk pihak industri untuk memohon lanjutan tempoh tarikh tamat visa dengan rujukan. Visa dengan rujukan ni singkatan dia VDR. Dan kalau mengikut kelulusan yang kita dapat sebelum ni, dia akan tamat ada setengahnya dalam bulan 10, bulan 11 dan ada juga akhir tahun ni. Dan bila mana tak semena-mena Kementerian Dalam Negeri membuat keputusan untuk memendekkan tarikh permohonan VDR. VDR ni adalah permohonan visa dengan rujukan di immigration untuk membawa masuk pekerja-pekerja asing dari negara-negara sumber yang telah ditetapkan. Dan lagi satu, kemasukan mereka pula bila mana visa dengan rujukan telah dikeluarkan sebelum 31 Mei ni, 31 Mac ni, kemasukan perlu berlaku sebelum 31 Mei. Di sini kita bukan nak membantah dasar-dasar kerajaan dan kita cuma ingin merayu Kalau hari ini umpamanya besok dah nuzul Quran, cuti, kita ada lusa saja, sehari saja hari Jumaat, lepas tu Sabtu Ahad. Maknanya tempoh yang diberikan tu tinggal kurang kalau hari ni consider dah habis dah, pukul 4 dah, biasanya lazimnya dah tutup dah bulan puasa ni. Maknanya kita tinggal hari Jumaat saja. Kesimpulan dia macam ni. Saya sendiri mohon VDR untuk India dan juga Bangladesh. Sudah hampir seminggu dah. Dah bercakap dengan immigration, cakap dengan Bestinet, FDCMS, sampai sudah masih tergantung lagi. Dan saya tak boleh cakap lah, kalau ahli-ahli saya di belakang saya ni ada lebih 12,000 ahli. Mereka juga menghadapi masalah yang sama. Dan sudah tentunya panggilan-panggilan ke Bestinet, pihak FDCMS dan juga immigration tidak dapat dijawab kerana saya rasa terlalu hiruk-piruk di sana dan panggilan yang bertalu-talu dan sudah tentunya masalah yang sama. Dan saya rasa pihak Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sumber Malaysia dapat membuat satu pendekatan dan mengkaji semula ketetapan yang telah ditentukan. Dan saya yakin, percaya insya-Allah pihak kerajaan Malaysia Madani ini akan mendengar rintihan kami pada hari ini. Kita ada dua option saja. Kalau tak dapat ambil hari Jumaat ni, kerajaan pada dasarnya kata akan memulangkan balik levy mana-mana kelulusan yang ada baki tu. Pada kami, yang kami perlukan untuk melonjakkan lagi perniagaan, melonjakkan lagi ekonomi kita adalah dengan hadirnya kehadiran pekerja-pekerja asing yang telah diluluskan. Dan kebergantungan kepada pekerja asing ni masih lagi perlu. Dan kita berharap sangat-sangat pihak Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, juga sebab kami ni sektor FMB ni kami duduk di bawah 3 kementerian FMB ni di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sumber Manusia dan KPDN. Kalau aku dapat kelulusan dulu adalah atas pertimbangan 3 agensi kerajaan ini. Dan kita berharap kelulusan untuk agar dapat dilanjutkan lagi. Tempoh yang diberikan tu saya rasa terlalu singkat. Masalah nak membawa masuk pekerja asing, satu, permohonan VDR juga saya rasa memang betul-betul dah bottleneck dah di immigration, di CMS dan juga di negara-negara sumber sendiri kalau kita nak buat medical check up dia juga jadi sesak di sana. Dan saya rasa Datuk Malik akan bercakap untuk FMBA sebab bawah beliau ada berpuluh-puluh industri-industri yang bernaung di bawah beliau. Dan seterusnya Datuk Gopala Krishnan juga akan memberikan pandangan dan harapan kita kepada kerajaan, insyaAllah. Terima kasih Datuk Jawahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Malik Abdullah. Saya selaku pengerusi Federation of Malaysian Business Association, iaitu gabungan persatuan-persatuan perniagaan di Malaysia. Lebih kurang dalam 228 persatuan-persatuan perniagaan di Malaysia yang sebenarnya bukan saja F&B tapi merangkumi semua sektor, semua industri. Maksudnya plantation ke, retail ke, hospitality, pharmacy, yang besar, yang kecil, termasuk retail, termasuk juga kalau kita lihat macam Aidin,
Jadi alih-alih kami ni sebenarnya satu Malaysia, seluruh Malaysia termasuk Sabah Sarawak dan semua jenis perniagaan kecil dan besar. Kami sebenarnya dikenali sebagai voice of the industry. Yang kami nak bawa ni 4 poin hari ni sebenarnya. Kami ingin buat rayuan kepada pihak kerajaan memandangkan notis yang diberi itu agak singkat, dan kami faham situasi kerajaan mungkin pada masa yang lalu ada menteri pernah bercakap bahawa approval kelulusan akan diberi dalam masa 3 hari. Jadi banyak orang merebut dan mengambil peluang untuk minta kota. Setengah ejen juga minta kota sehingga 500 ke 1000 dan sebagainya. Oleh kerana angka itu yang besar dan pekerja tidak dibawa masuk dari kerajaan runsing. Jadi konsep ataupun kami faham objektif kerajaan mungkin mempercepatkan supaya kemasukan pekerja dibawa masuk cepat. Tetapi ini untuk setengah-setengah pihak ejen tu, dia different kategori. Kami ni sebenarnya genuine business people. Kami sebenarnya usahawan. Sejak COVID melanda, dah kami dalam kesusahan. Dan walaupun COVID setengah orang kata dah habis dah, tapi masih lagi dalam keadaan nak baik pulih perniagaan kami. Dan sama-sama kita faham inflasi dan juga ekonomi dunia dan ekonomi negara semakin mencabar. Jadi dalam keadaan struggling, masih lagi sesak nafas. Oleh yang demikian, kerajaan punya tindakan untuk memberi masa ni terlampau suntuk. Kami merayu agak diberi masa sekurang-kurangnya hingga hujung tahun untuk membawa masuk pekerja. Kerana membawa masuk pekerja ni bukan satu benda yang senang. Kita kena cari staff yang sesuai, berkelayakan, ada prosedur, ada serious and severe series of interviews. Dia bukan satu interview, dua tiga interview. Dan kadang-kadang kita kena pergi ke negara pembekal, negara sumber untuk melawat mereka dan pergi interview sendiri. Saya sendiri baru pergi India 2 kali 3 bulan lepas. Jadi tindakan ini akan merugikan banyak orang kerana kalau kami kelang kabut bawa masuk orang nanti yang tak perlu pun kita bawa masuk takut expire. Jadi beban kepada perniagaan ni. Itu satu yang kami minta. Yang kedua, walaupun masa diberi suntuk, kami agak sedih kerana sistem FWCMS ni tergantung. Sistem dia breakdown. Jadi dia hang. Tak silap I dah lebih kurang seminggu dah kami dalam keadaan nak contact FWCMS pun tak boleh contact. Jadi mungkin pihak kerajaan yang buat dasar-dasar ni tak faham situasi on the ground. So yang inilah, oleh itu kami membawa kawan-kawan kita semua, walaupun hanya dalam 230 persatuan, tetapi kami mewakili semua perniagaan-perniagaan yang ada di kat Malaysia, especially FMBA di mana ada 228. Jadi saya rasa mungkin kita boleh ada satu session dialog dengan kerajaan untuk mencari satu solution yang baik untuk kerajaan dan baik untuk usahawan-usahawan dan peniaga-peniaga di Malaysia. Itulah yang kami nak minta dengan pihak kerajaan supaya tidak ada pilihan, tapi kami sangat-sangat memerlukan sambungan deadline yang diberi terlampau singkat. Sekian, terima kasih. Ingin saya menyatakan saya sebagai wakil Dewan Perniagaan India dan juga ahli National Chamber sebagai naib pengguna Vice President of NCCM. Pihak kami di bahagian NCCM yang diterajui oleh Tan Sri So, iaitu FMM dan Dewan Perniagaan Cina, Dewan Perniagaan Melayu dan juga Dewan Perniagaan India serta International Chamber telah membuat satu memorandum kepada kerajaan agar isu yang dibincangkan hari ini diambil kira. Pada asasnya isu ini pada tahun 2023 di mana pada awalnya kebanyakan majikan memberitahu kerajaan pada Perdana Menteri bahawa kelulusan pekerja asing ini tidak dibenarkan. So ini memang melambatkan keadaan. Dengan niat yang baik yang amat berhormat Perdana Menteri dan juga semasa itu Menteri Sumber Manusia telah bersetuju untuk memberi satu kelulusan pada tahap yang singkat tanpa memasuki isu proses-proses yang tertentu untuk menyenangkan isu-isu pekerja asing. Dan kami sebulat suram mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri, Menteri Dalam Negeri dan juga Sumber Manusia kerana sudi memberi kelulusan. Pada penghujung Mac, kelulusan itu telah dihentikan. Dalam keadaan itu, seperti yang dinyatakan oleh Datuk Malin dan Datuk bahawa setengah-setengah pihak telah membuat permohonan terlalu tinggi. Pihak-pihak kami sebagai pengusaha restoran, sebagai pengusaha servis sektor, pertanian, manufacture, perlombongan telah membuat permohonan dan dapat.
kota-kota tertentu. Tetapi ada setengah-setengah pihak telah memohon kuota yang terlalu tinggi dan kerajaan telah membenarkan mereka mengambil pekerja asing. Dalam keadaan ini, kerajaan merasa bahawa pekerja asing dalam negara yang telah diluluskan, yang telah masih ada di negara ini amat tinggi, dan permohonan baru tidak dapat dilaksanakan sekarang kerana permohonan telah diberi, kelulusan telah diberi, kuota telah diberi sebanyak 18 bulan. 18 bulan itu 1.5 tahun. Mengikut permohonan ataupun kelulusan yang diberi, surat itu menyatakan dengan jelasnya kuota tarik dibenarkan dengan tarik diluluskan telah diberitahu, iaitu approve date and expiry date. Bila approve date diberi, expiry date diberi, dah 18 bulan dah. Iaitu sememangnya bulan September, kebanyakannya, benar betul. Kebanyakannya dibenarkan mengambil pekerja asing sehingga bulan September tahun ini. 2024. Dalam keadaan ini, pihak-pihak pengusaha ni telah membuat satu pengaturan di bawah. Kami akan buka dalam bulan 6, bulan 7, bulan 8 ataupun awal bulan Mei. Dalam keadaan ini, dalam proses-proses seperti yang dikatakan oleh Datuk tadi, bahawa pengambilan pekerja asing ini adalah perlukan berapa siri interview semua. Dalam keadaan ini, pada 1 hari bulan Mac, yang berhormat Menteri Dalam Negeri telah memberi satu kata putus ataupun pengumuman bahawa pengambilan pekerja asing akan dihentikan penghujung Mac, iaitu 31 hari bulan. So, we are caught. Bila surat approval di tangan kita kata sampai September atau Oktober, tapi bila dihentikan dalam ataupun menyarankan kita mengambil dalam tempoh yang tersingkat dalam sebulan, memang pengusaha-pengusaha kita tak dapat mengambil dalam sebulan. Itu isu kita. Kami dengan rendah diri pohon agar pihak kerajaan mengikut surat tawaran itu saja. Kita tak minta apa pun. Kita minta kerajaan just follow the surat tawaran. Kalau ia akan tamat bulan September, biarkan tamat. Siapa nak ambil, ambil. Siapa tak nak ambil, ambil. Siapa nak bagi balik kuota, bagi balik. So, ini memang menyenangkan kita. Itu saja. Permohonan kita begitu ringkas, straightforward. We are not questioning the government. We just follow, ikut saja surat tawaran. Tawaran dah bagi sampai bulan September, ikut saja. Benar tu? Itu yang permohonan kita. Very simple and straightforward. Please help us. And kami dari sini memohon agar media memberi satu, at least you dapat satu gambaran yang benar, yang mana satu isu kita. Kita mengucapkan terima kasih. Memang kita dah dapat kuota dah. Kita minta tempoh mengikut surat tawaran. Itu saja. This in short, that is our request. Terima kasih banyak untuk Malik. Saya kalau boleh dengan izin nak tambah sikit, apa yang disebut oleh Datuk Seri Gopala Krishnan tu, di mana sesebuah syarikat, saya bagi contoh, dia ada 100 pekerja. Dia tahu bahawa pekerja-pekerja ni kena masuk sebelum bulan September 2024 tahun ini. So dia membuat perancangan untuk membuka kedai, contohlah kedai laundry ke mana-mana, kedai retail ke, restoran ke. So dia ambil kedai, dia bayar dia punya deposit, dia prepare dia punya renovation, dia buat dia punya planning. Benda ni akan dibuat satu proses di mana dirancang untuk 6 bulan hingga setahun. Kalau setiap kedai pelaburan mungkin daripada 500,000 hingga ke 1 juta. So bila dah buat perancangan, dah setting apa plan, kita buat bisnes ni, kita fokus 3 tahun. Kita plan 3 tahun yang depan. Short term, middle term and long term, 3, 5 dan 10. Jadi tiba-tiba bila diberhentikan kepada 31st March, apa akan jadi kepada semua perancangan dan pelaburan dan masa yang telah diambil untuk membuat semua ini akan mengganggu ekosistem ekonomi dan akan menjejas ekonomi negara kita dan usahawan-usahawan kita yang akan jadi mangsa. Itu yang kami nak bagi tahu dengan pihak kerajaan supaya dia faham dan kerajaan membantu kami supaya kami boleh keluar daripada masalah ini. Sekian. Saya Datin Maheswari, setiausaha bagi Persatuan Peniaga Textiles dan juga merangkap jawatan lain di Kuala Lumpur, Selangor Indian Chamber serta Malaysian Associated Indian Chamber of Commerce and Industry. Saya sebenarnya nak highlight satu perkara, iaitu ada kebanyakan peniaga yang mereka dapat kelulusan pada bulan Disember atau November lalu. Mereka sebenarnya ada masa sehingga tahun ini Disember lah kan. Jadi pekerja-pekerja mereka yang dah hampir dah tamat tahun ke-10 ataupun tahun ke-11, mereka membuat check out memo dan menghantar pekerja itu pulang.
Tapi untuk mengambil semula pekerja itu untuk bekerja di bawah permit mereka yang baru, mereka perlu mengambil masa cooling off period selama 6 bulan dan 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Okey, cooling off period 3 bulan. Jadi ada kebanyakan mereka tu bila mereka tunggu untuk cooling off period dan selepas tu bila mereka apply, kadang-kadang dalam sistem immigration mengatakan kena tunggu 6 bulan pun adalah, ada kes-kes yang dikata suruh tunggu sampai 6 bulan. Jadi disebabkan tu mereka tak sempat nak ambil pekerja tu masuk sebelum 31 hari bulan Mac. Jadi ini juga merupakan satu masalah. Jadi kami rasa kalau kita lihat untuk pekerja-pekerja ni, kita memang memerlukan pekerja tersebut kerana mereka adalah pekerja mahir yang telah dilatih di negara kita selama 10 tahun. Jadi semua pengusaha tu memang mereka nak balik pekerja tu. Jadi perlu lanjutkan tarikh tersebut supaya mereka boleh mengambil pekerja itu semula. Itu adalah request daripada kebanyakan industri. Satu lagi perkara ialah rekalibrasi juga tamat pada 31 hari bulan Mac. Ramai peniaga-peniaga tidak dapat appointment kerana pada masa yang sama sekarang telah buka rekalibrasi pulang. Jadi pihak immigration, memang Jabatan Immigration penuh pack. Mereka tak ada masa nak buat appointment. Lagipun bulan puasa dan sebagainya ada masalah juga sebab mereka perlu buka puasa dan sebagainya. Jadi ini menjadi satu masalah di mana mereka tak dapat appointment. Tak ada STO dan juga appointment biasa. Oleh itu mereka terpaksa hilang peluang mereka untuk membuat rekalibrasi tersebut kerana tak boleh buat thumbprint. Jadi kami mohon supaya rekalibrasi juga dilanjutkan tarikhnya, jangan tamat pada 31 hari bulan Mac. Esok dah public holiday. 30-31 Sabtu Ahad memang tak ada kerja kan. Jadi memang pekerja-pekerja tak boleh nak mendapat peluang untuk mendapat thumbprint. Ini ada satu lagi masalah. Yang ketiga ialah kami dari bagi pihak pekerja peniaga-peniaga tekstil, peniaga-peniaga gunting rambut dan juga peniaga-peniaga kedai emas. Sektor kami baru dibuka. Setakat ni tertutup sehingga tahun lalu bulan September baru dibuka untuk mengambil pekerja asing. Masalah di sini ialah dalam sistem immigration sekarang kami dah dibuka untuk mengambil pekerja asing tetapi di bawah program rekalibrasi sektor-sektor kami sektor ini masih lagi dianggap sebagai sektor beku. Jadi kami tak boleh membuat rekalibrasi pekerja-pekerja asing di negara ini. Jadi soalan kami ialah walaupun pihak immigration telah membuka sektor tersebut, kenapa dalam Jabatan Immigration untuk rekalibrasi kami masih lagi terbeku? Jadi bila beku kami tak boleh nak legalize illegal workers. Jadi kami juga perlukan peluang untuk rekalibrasi dalam program rekalibrasi untuk legalize kita punya pekerja-pekerja asing lah yang illegal di sini. Jadi ini adalah permohonan kami kepada pihak kerajaan supaya membuka semula rekalibrasi untuk 3 sektor kami ini yang telah dibuku setakat ini. Saya tak nak ulang benda yang sama. Satu je lah saya nak minta dengan kerajaan, apalah dosa kami. Sebab selama ni dekat almost 5 tahun kami dah tak dapat pekerja asing. Kelulusan tak ada. Lepas tu dah bagi kelulusan. Jadi bila dah bagi kelulusan, lepas tu nak ditamatkan dalam tempoh yang singkat. Jadi kami pun tak faham. Sekiranya kita dah bagi satu kelulusan dan ada tarikh sah laku dia, jadi kita biarkan sampai itu. Jadi kita faham sangat sebab kenyataan daripada kedua-dua menteri sumber manusia dan juga Kementerian Dalam Negeri mengikut data ya. Saya pun tak tahu macam mana data yang dia orang dapat tu 2.7 juta dah ada sekarang. Jadi mungkin dia orang tengok daripada permohonan kelulusan yang ada sekarang mungkin ada banyak. Sebab tu dia orang singkatkan supaya yang lain yang lebih kelulusan tu tak masuk. Tapi yang kami tak faham ni, janganlah orang kata hukum orang yang tak buat salah. Jadi kalau betul ada sesuatu syarikat ataupun mana-mana individu ataupun dia memohon pekerja asing lebih dari yang mereka perlukan, kerajaan kena ambil tindakan yang sewajarlah. Bermakna dalam sistem dia boleh tahu syarikat ni, contoh katalah satu syarikat tu dia ambil 500 orang. Mungkin syarikat tu pergilah tanya, betul ke kau nak 500 ni? You nak pakai ke? Ada ke syarikat tu? Jadi itu kena pergilah.
Contoh kalau restoran sendiri pun, katalah satu restoran dia minta sampai 500 ataupun 700 dah bagi kelulusan. Boleh tanya ataupun hantar surat kata okey tolong bawa justify apa yang ada. Jadi mungkin dia boleh sampaikan dia punya justifikasi dia. Yang ni apa pun tak ada. Tiba-tiba terus disingkatkan. Itu satu. Yang kedua, seperti mana Presiden Primas bagi tahu, 5 tahun lepas dia ada sistem gantian. Yang mana setiap pekerja bila dia dah keluar, dia kena buat check out memo. Dengan check out memo kita terus pergi ke immigration, kita akan dapat gantian. Jadi itu memudahkan. Jadi kalau sistem gantian ini tidak dikembalikan, masalah yang sebelum ni akan timbul semula. Sebab apa? Kita bawa masuk 10 orang. Tak semua 10 orang tu akan kekal bekerja di situ selama 3 tahun. Tak. Dia kadang-kadang bila datang kat sini, dia dah rindu dengan bini dia lah, anak dia lah, homesick kan. Jadi dia nak balik. Bila dia balik, kita dah lekat stiker, kita dah tak dapat replacement, tak ada. Jadi, kelulusan yang kita ambil sekarang ni, tapi setakat yang kita tahu, sebab ahli-ahli kita lah ya, yang bidang lain saya tak tahu. Untuk sektor restoran, bila kita ambil 30 orang, bermakna dia akan standby 10 ke 15 untuk gantian. Bermakna dia ambil kelulusan tu semata-mata sebab tak ada gantian kan. Dia simpan kelulusan tu supaya kalau ada orang yang balik, dia akan ambil balik menggunakan kelulusan yang ada. Jadi apa salahnya untuk menyelesaikan masalah ni, kenapa government kerajaan tidak mau mengembalikan semula sistem gantian tu? Cukup mudah. Bila sistem gantian dah ada, kita pun tak akan memohon pekerja baru lagi. Jadi senang kerajaan nak monitor. Jadi bila dia ada 30 orang, okey daripada 30 tu, okey kita ada replacement. Maknanya dia dah tahu kedai ni okey kota dia 30. Jadi dia akan ada. Mungkin kalau nak kurangkan lagi, mungkin dalam 2-3 tahun ni, okey lepas 2 tahun kurangkan pekerja, mungkinlah 10% ke apa ke. Jadi daripada situ kita kena buat. Itu cara dia. Jadi sebelum kita nak menghukum ataupun ni, bagilah solusi apa-apa kepada peniaga. Yang ni apa pun tak ada, tiba-tiba terus nak menghukum. Tapi kita tak katalah dia orang nak buat benda, apa ni, kerajaan buat benda ni dia kejam, tapi kita pun kena faham itu untuk sistem keselamatan. Itu dia orang buat tu. Tapi kita kena tengok jugalah peniaga kita ni, orang yang memberi bayar cukai, kita bagi pekerjaan. Jadi banyak macam tadi dah Datuk Presiden FMBA Datuk Malik bagi tahu. Bila kita nak buat sesuatu, kita ada perancangan. Jadi perancangan tu akan mengambil masa 5 ataupun 6 bulan untuk kita nak buka satu restoran ataupun kita nak buat sesuatu lah. Jadi bila mana kita buat benda tu, kita buat renovation, kita bagi peluang pekerjaan. Kita beli barang, kita bagi peluang pekerjaan. Jadi banyak Bumi Putra ataupun banyak peniaga-peniaga lain yang tidak terbabit dengan kita punya restoran, dia boleh jalankan dia punya aktiviti. Bermakna sayur, bila dah buka restoran, sayur lah, ikan lah, daging lah, ayam lah, kan? Banyak. Jadi kita memang terikat dengan banyak supplier. Jadi kalau kita tutup ataupun ni, bermakna orang-orang yang harapkan kita juga akan tertindas lah. Bukan tertindas, mungkin dia akan terasa lah dia punya. Ya, insyaAllah. Jadi saya minta, betul-betul minta lah ya. Saya pun tak tahu lagi lah macam mana sebab kami tak buat dosa pun. Janganlah hukum kami macam ni. Jadi kalau ya pun, bagilah masa. At least kurang-kurangnya 3 bulan. Jadi bila dah ada sistem macam tu, jadi kita nak plan pun senang. Buat terkejut tergempar, memang kita tak boleh buat apa. That also make the agents pressure the Lagi satu sekarang ni, bila kata dia bagi jangka masa yang cukup pendek, kami nak dapat pekerja yang elok susah. Jadi kami terpaksa cari ejen yang bagi pekerja. Bila dia bagi pekerja, dia demand lagi tinggi. Bermakna kita bayar, tak apalah kita bayar. Dia akan ambil duit dengan pekerja kat sana banyak. Jadi orang tu bila datang sini dia nak kerja macam mana? Lepas tu dia datang kerja dia akan lari. Bila lari dia akan jadi pekerja tanpa izin. Kan itu masalah. ratio lari pekerja yang dibawa oleh ejen amat tinggi. Jadi ratio tu lebih tinggi. Sebab tu kalau betul kerajaan nak ambil tindakan ni, kerajaan kena betul-betul menghayati data yang sedia ada. Yang lagi satu, sistem immigration mengatakan bahawa bilangan pekerja selama ini banyak. Tapi kalau kita tengok, katalah pekerja dekat restoran saya ada katalah 20 orang. Tapi dalam sistem tu dia akan tunjuk 30 orang. Sebab pekerja saya ada 20 je ni. Tapi pekerja saya dah balik.
dah dekat 5 tahun. Tapi dalam sistem immigration dia akan tunjuk wujud. Bermakna yang dah balik pun dia akan tunjuk dalam sistem tu kata kawan tu wujud. Jadi macam mana punya sistem kalau kita kurang pasti, kurang faham juga kan. Jadi dalam zaman digitalization sekarang ni saya pun tak tahulah macam mana dia orang tak dapat data yang tepat. FWC masih lately. Sekarang masalah ialah bila orang kata semuanya terjah masuk dalam FWCMS punya sistem daripada minggu lepas sampai ke hari ni, tapi alhamdulillah lah FWCMS memang kita ada dia punya grup, memang dia orang tolong lah. Tapi tak boleh buat apa. Sebab apa? Terlampau banyak. Jadi bila masuk semua jam tak boleh masuk. Jadi dia akan betulkan benda tu tak sampai 15 minit, 20 minit jam lagi. Lepas tu masalah lagi. Jadi macam mana kita nak selesaikan masalah ni? Jadi seperti mana semua yang bagi tahu lah, minta jasa jual kerajaan untuk mempertimbangkan semula ataupun lanjutkan tempoh sah laku tu kepada tempoh sah laku yang sedia ada lah kalau boleh. Kalau tak boleh juga at least 3 bulan lah. Jadi senang lah. Ataupun 31 Mei minimum yang tu lah. Kalau ni 3 bulan kita dah cukup untuk kita nak bawa pekerja yang elok dan yang betul-betul yang akan kerja. Kalau macam ni, pekerja yang akan datang bukan pekerja yang nak kerja. Dia akan datang yang nak lari. Jadi bila lari, kita akan ada pula pekerja tanpa izin. Jadi lepas tu takkan kita nak buka rekalibrasi 3.0 pula lagi kan. Jadi benda ni semua akan, orang kata, there is no end. Kita tak nak benda-benda ni berlaku ya. Terima kasih.